Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam habbah muadah, salam penuh kasih sayang buat semua pendengar Radio Malaysia Jakim Salam FM, dan dengan lafaz yang paling mulia Bismillahirrahmanirrahim, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama saya Nur Masyitah Muhammad Kamal akan berkongsi dengan saudara menerusi rancangan Minda Intelek pada pagi ini. Minda Intelek ini tidak asing lagi yang berbahagia Profesor Madya Dr. Makrofa Ismail daripada Universiti Putra Malaysia. Apa khabar ya Doktor? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor. Dan nampaknya kita bakal membincangkan sebuah buku yang baru yang diberi tajuk ya Doktor pagi ini, Enjoy Your Life, dan dalam bahasa Arabnya Istamti' Bihayatika, yang mana diterbitkan oleh Darussalam Riyadh pada tahun 2008, dan penulisnya merupakan Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Dan baiklah Doktor, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi Doktor ya, Doktor ceritakan serba sedikit latar belakang tentang buku Enjoy Your Life ini, buku baru ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Enjoy Your Life asalnya diterbitkan dalam bahasa Arab dengan tajuk yang disebutkan tadilah, Istamti' Bihayatik, mana enjoy your life, dan hiburlah kehidupan anda ini, nikmatilah kehidupan anda ini. Dan buku ini ditulis oleh seorang profesor yang terkenal, yaitu Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi, seorang pensyarah daripada Universiti King Saud, Universiti Riyadh. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit antarabangsa Darussalam Riyadh, dan Darussalam mempunyai banyak cawangan di seluruh dunia. Mengikut catatan editornya, buku terbitan pertama dalam bahasa Arab telah habis dijual dengan larisnya di Mekah dan Madinah kerana sangat-sangat istimewa kandungannya. Kandungannya ialah berkaitan dengan bagaimanakah mencari kebahagiaan. Penulis ini ialah pakar dalam fiqh, di dalam tasawuf, dan di dalam kemasyarakatan. Bagaimanakah pengetahuan ini digunakan untuk menulis sebuah buku yang boleh kita sebutkan dalam konteks kita sekarang ialah macam buku motivasi, tetapi lebih daripada itu. Sebab kebanyakan buku motivasi yang ada dalam pasaran lebih membincangkan persoalan hubungan kita dengan masyarakat semata-mata, tetapi buku ini lebih menekankan kepada kejiwaan, roh, jasad, dan role model yang diletakkan di dalam perjalanan hidup untuk diteladani ialah Rasulullah SAW sendiri. Jadi perkara yang penting dalam buku ini ialah bagaimanakah cara suri teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu dibawa kembali ke dalam masyarakat moden, dan kadang-kadang sejarah yang kecil-kecil Rasulullah bersama dengan sahabat dan juga keluarganya tertinggal di dalam lipatan sejarah, tetapi diungkitkan kembali untuk dijadikan penyelesaian kepada masyarakat moden. Maka oleh sebab itu buku ini mendapat sambutan di Arab Saudi, termasuk juga negara-negara Arab yang lain, sehingga penerbit Darussalam telah mengambil inisiatif untuk menterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Dan apa yang kita bincangkan hari ini ialah Enjoy Your Life ini adalah terjemahan daripada buku asalnya, tetapi sayang dalam buku ini tidak dinyatakan teks hadis yang asal, jadi diterjemahkan terus ke dalam bahasa Inggeris. Dan mungkin dalam perbincangan ini akan sebutlah maksud daripada hadis itu sahaja, tanpa dia memberikan riwayat dan sebagainya, hanya diambil maksudnya sahaja. Itulah latar belakang buku ini. Dan belum ada lagi Doktor diterjemahkan dalam bahasa Melayu buat masa ini? Saya rasa belum ada lagi, sebab buku ini dalam bahasa Inggeris masih baru setahun yang lalu, 2008. Mungkin di Malaysia boleh diterjemahkan dalam bahasa Malaysia secepat mungkin, sebab buku ini telah tersebar di Malaysia. Secara kebetulannya Darussalam telah membuka cawangannya di Kuala Lumpur, dan oleh sebab itu buku daripada Darussalam boleh didapat di negara ini, mungkin dengan hubungi cawangannya di Kuala Lumpur. Dan berdasarkan seperti yang Doktor tunjukkan pada saya sebentar tadi, buku Enjoy Your Life ni tidaklah terlalu tebal dan tidaklah terlalu nipis, dan dari segi lukisan luar kulitnya pun menarik, simple, cantik kalau kita lihat seperti novel ya Doktor. Dan bila Doktor ceritakan serba sedikit secara keseluruhan buku ini, ia sebenarnya menjadikan Rasulullah sebagai role model kita, di samping suntikan motivasi. Dan kalau boleh tak Doktor ulahkan sedikit kisah buku tu dalam sejarah sirah Rasulullah, yang mana salah satu contoh sirah itu memberi mungkin penyelesaian masalah kepada masyarakat moden masa kini. Intisari buku ini ialah bagaimanakah perjalanan hidup Rasulullah yang dalam hayat kerasulannya digambarkan kembali, yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Yang besar-besar ini dibincangkan dalam fiqh sirah, fiqh harakah dan sebagainya, tetapi apa
apa yang disebut dalam buku ini ialah kisah-kisah kecil Rasulullah bersama kanak-kanak, Rasulullah bersama dengan alam sekitar, tentang bagaimanakah pesanannya kepada hamba, bagaimanakah pesanannya kepada pemuda yang ingin mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Dan ini diletakkan dalam buku ini sebagai jawapan kepada masalah kita hari ini. Sebab kadang-kadang masalah modern kita hari ini adalah krisis mencari kebahagiaan. So di manakah sebenarnya hakikat kebahagiaan? Mereka mencari kebahagiaan dalam dimensi fizikal. Kadang-kadang mereka tidak temui, sebab kebahagiaan itu mengikut buku ini berada dalam dimensi lain, yakni dimensi kerohanian. Dimensi kerohanian ini menjadi pelengkap kepada dimensi fizikal, yang gabungannya inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimanakah gabungan kedua fizikal dan spiritual ini menjadi penyelesaian kepada umat. Jadi penulis ini menggabungkan pengalaman beliau sendiri, seorang pensyarah, sebagai seorang anggota masyarakat dan seorang pendakwah yang terkenal, dan digabungkan dengan bijaknya bagaimanakah sirah Rasulullah itu diambil intisarinya. Dan setiap masyarakat, setiap masalah yang kita hadapi hari ini mengikut pengarang buku ini sudah ada penyelesaian di dalam sesirah perjalanan Rasulullah. Ini sama ada kita lihat dari hubungannya dalam hubungan ibadahnya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai keluarga rumah tangga, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang datuk, dan sebagai seorang ahli masyarakat. Bagaimana Rasulullah menggunakan segala ciri yang ada ini, sehingga Rasulullah adalah sebagai contoh yang terbaik. Dan ini sesuailah dengan hadis yang selalu kita dengar, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutuskan, kata baginda Rasulullah SAW, kecuali untuk menyempurnakan akhlak insannya. Jadi masalah akhlak inilah yang ada hubungannya dengan sebagai keseluruhan pada buku ini. Buku ini mempunyai banyak bab, dan bab ini cukup cepat dihabiskan, ditamatkan dengan beberapa peristiwa sahaja, dan di akhirnya diberi kata kunci bahawa inilah yang sepatutnya kita contohi. Umpamanya di dalam persahabatan, Rasulullah melihat persahabatan ialah persahabatan di atas ukhuwah Islamiyah, di atas tidak ada sebab lain kecuali sebab mencari keridaan ilahi. Oleh sebab itu kebaikan Rasulullah tidak bermusim, dan Rasulullah sentiasa menunjukkan perkara ini sama sahaja di kalangan, sama ada di golongan orang bawahan seperti hamba, kanak-kanak juga demikian dilayani, dan sehinggalah pada pembesar negara Rasulullah memberikan nilai persahabatan yang sama. Dan inilah yang kadang-kadang harus kita contohi hari ini, sebab kita hari ini kadang-kadang membezakan di antara golongan dengan golongan, atasan dan bawahan. Terutamanya dalam musim kunduri pun kadang-kadang tak dapat meja asiasi. Dan inilah yang disebut oleh pengarang ini melalui pengalaman dia sendiri juga. Dia mengatakan bahawa masyarakat Arab juga tidak terkecuali dari perkara itu. Dan perkara ini ada penyelesaiannya apabila kita merujuk kembali pada Rasulullah SAW. Dan baginda Rasulullah memberi jawapan yang sangat tepat kepada persoalan kegelisahan yang disebut sebagai depresi ataupun masalah kegundahan hari ini, sebenarnya kerana kegagalan umat Islam sendiri untuk mencontohi tata cara ataupun suri teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Cara penerangan yang Dr. bagi ringkas dan padat ini, saya rasa tak sabar sangat nak dengar apakah yang disampaikan, yang dikongsikan dalam buku Enjoy Your Life ini. Dan secara realitinya seperti yang Doktor maklumlah, kalau tak silap saya Doktor, sebenarnya apa yang dialami masyarakat sekarang sudah pun dialami di zaman Rasulullah. Maknanya zaman Rasulullah dah pun berlaku, dan sepatutnya kita ambil iktibar bahawa diaplikasikan kepada zaman kita ni. Ya benar, sebab kita sekarang ni krisis untuk mencari role model. So kadang-kadang kita tersilap pilih role model, sebab kita sangkakan kadang-kadang kebahagiaan, kemewahan ataupun siapakah sebenarnya yang harus kita teladani. Ini adalah krisis masyarakat modern. Tetapi kalau kita kembali melihat contoh yang terbaik, sebab di dalam kehidupan Rasulullah dia mempamerkan contoh yang paling agung dalam bagaimanakah hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimanakah hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar. Ini diterangkan secara terperinci dalam buku ini, bab demi bab. Mengikut editornya, sesiapa yang membaca buku asal dalam bahasa Arab, dia tak boleh berhenti sampai tamat. Maknanya sentiasa sambung, sebab menarik. Dia berhentinya tempat yang sangat menarik. Dan inilah yang ditunjukkan ialah kita boleh sebutlah mungkin beberapa contoh, dan kita tinggal kepada membaca yang detailnya. Kita lihat beberapa contoh yang mungkin boleh memberikan sedikit gambaran buku ini dengan hubungan masyarakat kita hari ini.
Baiklah, kepada pendengar-pendengar rancangan Minda Intelek, dan tidak asing lagi saya bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mak Rofai Ismail membincangkan buku berkaitan dengan Enjoy Your Life yang mana diterjemahkan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Inggeris yang diterbitkan oleh Darussalam Riyadh pada tahun 2008 dan ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Baiklah Datuk, berikan contoh-contoh teladan yang mana telah Rasulullah aplikasikan, contohnya pada kanak-kanak ke, mungkin pada isteri, pada golongan-golongan tertentu. Kalau boleh doktor ceritakan sedikit contoh-contoh yang dialami. Ya, mungkin saya boleh mulakan contohnya dengan orang yang paling rendah, dengan orang golongan bawahan, Ya, ini hamba lah. hamba dan golongan badui. Golongan badui ini golongan yang kasar cara hidupnya, dan maklumlah padang pasir yang ketika Rasulullah dibangkitkan di padang pasir, mereka berhidup dalam zaman jahiliah. Jahiliah di kota, apatah lagi di padang pasir. Tetapi apa yang diceritakan oleh pengarang buku ini, ada beberapa detik, ada beberapa sempena yang bagaimanakah Rasulullah melihat orang badui. Orang badui ini tidak mempunyai akhlak sebagaimana orang kota, dan sangat kasar pakaiannya, buruk, selekeh dan berbau. Bahasa kita doktor compat-camping. Compat-camping. Dan diceritakan ada seorang hamba terlalu baik dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun sangat sayang pada dia. Dia datang daripada padang pasir yang jauh, datang kepada Rasulullah, mencari Rasulullah di tengah-tengah masjid tanpa ada sebarang protokol. Dan bila Rasulullah melihatnya, Rasulullah segera bangkit menemuinya, dan dia memberilah satu hadiah ataupun dua hadiah daripada padang pasir yang tak seberapa. Rasulullah terimanya dengan begitu baik, dan katanya selepas dia nak kembali ke padang pasir, maka Rasulullah berikan hadiah kepadanya juga. Jadi terjadilah persahabatan Rasulullah dengan orang badui yang lemah ini. Satu hari si badui ini datang daripada padang pasir untuk mencari Rasulullah. Rasulullah tidak ada. Ketika itu Rasulullah berada di pasar. Bila dia datang ke Madinah, dia dapati Rasulullah tidak ada, maka dia segera ke pasar, si badui tadi, karena dia nak menjual sedikit barang daripada baduinya untuk mendapatkan sedikit habuan. Dan dia membawa hadiah untuk Rasulullah. Dan orang beritahu kepada Rasulullah bahawa si badui ini datang menemui Rasulullah. Rasulullah segera pergi mencarinya di pasar. Dan dia tidak nampak Rasulullah. Rasulullah pergi dari belakang perlahan, lalu Rasulullah peluk dia kuat-kuat. Dan si badui ini terlontar-lontar sebab dia tak tahu siapa yang meluknya. Lalu Rasulullah mengata, siapa nak beli hamba ini, cepat-cepat. Rasulullah melawat dengan si badui tadi, dan si badui tadi baru perasan bahawa yang orang itu ialah Rasulullah. Lalu dia pun memperlonggarkan diri dia, meletakkan dirinya ke belakang macam kanak-kanak, manja dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ulang, Dia sandar ke belakang. belakang Rasulullah, dan Rasulullah peluk dia. Ingat ya, peluk dalam keadaan pakaian yang orang tidak suka mendekatinya. Subhanallah. Dan Rasulullah memeluknya dengan penuh kasih sayang, dan mengatakan, lelong, siapa nak beli si hamba ini. Itu cara Rasulullah melawat dengan orang bawahan. Dan inilah yang menambat hati, sebab persahabatan yang mulia tidak memerlukan kepada kebendaan. Tidak ada sebab yang lain, sebab ialah persahabatan kerana ilahi. Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, dan dia telah membandingkan dengan kita hari ini. Apakah perkara yang sama kita lakukan? Apakah persahabatan kita dilakukan di atas dasar yang sama, ataupun kita bersahabat kerana ada udang di sebalik batu dan kebaikan kita bermusim? Apakah ini dilakukan oleh masyarakat moden? Dan apabila kita mencari kebahagiaan bukan berada di dalam kehidupan yang jauh daripada contoh yang ditunjukkan tadi, sebab persahabatan yang baik dia tidak memerlukan balasan. Itulah mesej daripada contoh yang pertama yang diberikan oleh penulis ini, yang harus kita lihat dalam masyarakat moden. Kalau boleh tu kita aplikasikan doktor ya. Maknanya walaupun Rasulullah seorang pembesar, Rasulullah seorang yang disegan ini, tetapi masih lagi boleh memeluk seorang hamba badawi dan mengharapkan generasi yang akan datang mampu untuk memberi sedikit perubahan. Ya, dan mungkin saya boleh sambung dengan cerita badui yang lain, satu badui yang lain Silakan doktor. juga tidak mempunyai adab yang sempurna seperti orang Arab Quraisy. Jadi satu masa itu ketika di Madinah, Rasulullah berada dalam masjid bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dia masuk ke dalam masjid, dan cerita ini cukup terkenal. Si badui ini membuang air kencing dalam masjid kerana dia tidak tahu adab di dalam masjid. Lalu masjid ini sangkanya seperti tempat di padang pasir yang luas, lalu dia melonggarkan seluarnya, terus dia melepaskan di situ. Maka sahabat-sahabat segera datang untuk memegangnya dan untuk memukulnya kerana perbuatannya yang itu. Tapi Rasulullah mengatakan, biarkan,
Biarkan dia, sebab dia tak tahu, dan Rasulullah biarkan dia tamat dulu. Dan ini bagaimana hikmahnya. Apa kata kalau kita pegang masa dia tengah qada hajatnya, tentulah terincak segala-galanya, dan tentulah najisnya akan lebih luas tersebar. Dan oleh sebab itu biar dia, dengan dia selesaikan, sehingga selesai, makalah dipanggil orang pada Rasulullah dan sahabatnya ini mengukurnya. Dan Rasulullah memberitahulah bahawa di masjid ini bukan tempat untuk melakukan perkara ini. Masjid adalah tempat yang suci, masjid adalah untuk tempat ibadah dan zikir dan sebagainya, sebagaimana yang kita selalu disebut dalam ceritanya. Lalu si Badui ini, apabila selepas peristiwa itu tibalah waktu solat, dia sangat marah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi dia sayang kepada Rasulullah. Dia duduk belakang Rasulullah. Bila Rasulullah solat, lepas rakaat sami Allahu liman hamidah, maka si Badui pun berdoa. Dia kata macam, Allahumma arhamni wa Muhammadan illa ghairah. Tuhan Tuhan kami, rahmatilah aku dan rahmatlah Muhammad, dan jangan rahmat yang lain-lain. Maksudnya sahabat-sahabat nak pukul dia. Dia cuma minta rahmat pada Rasulullah sahaja. Lihat bagaimanakah sikap dia, orang Badui. Dia melihat, dia sayang pada Rasulullah. Walaupun Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya yang sangat mulia berada dalam masjid yang sama, sikap yang ditunjukkan adalah berbeza. Dan ini bagaimana Rasulullah juga bukan mengajar si Badui saja, tetapi mengajar para sahabatnya juga dalam nafas yang sama, sehingga si Badui ini dapat membezakan dengan jelas di dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan la ghairah. Rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad, dan tidak. Maka Rasulullah pun selepas sembahyang pergi dekat si Badui, bercakap dengan dia bahawa bila kita berdoa, jangan kita sempitkan rahmat ilahi, luaskan pada muslimin muslimat. Dan itu mesejnya, ialah muslim muslimat adalah satu ummah yang apabila kita berdoa seperti yang kita lakukan, Allahumma arhamni, dan kita juga sambung kepada al-muslimin muslimat dan al-mu'minin al-mu'minat, supaya rahmat ilahi itu melebar ke seluruh alam Nusantara dan alam semesta, bukan sahaja untuk orang tertentu. Dan perlebarkan syarikni fi doa, maknanya apabila kita minta kawan pun, supaya kawan juga masukkan orang-orang lain dalam doa mereka. Dan kita juga, lebih-lebih lagi sahabat-sahabat kita di Mekah, bila dia berdoa diri dia, maka masukkanlah umat Islam di Malaysia dan umat Islam di seluruh dunia. Alangkah indahnya dalam bentuk yang diajarkan Rasulullah, perpaduan satu ummah, satu alam. Kalau sekarang satu Malaysia. Ya. Baiklah Doktor, menarik sekali perkongsian kita pada pagi ini, dan kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Mak Rufah Ismail menerusi buku